Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid kelas 2 Akrab. Okey, baik, hari ini kita adakan kelas secara offline ya. Kita tak dapat buat secara online. Kita tak dapat buat real time lah. So, cikgu harap dengan perakaman ini kamu dapat belajar mengenai subtopik yang baru iaitu tolak dengan mengumpul semula. Okey, sebelum ni pada minggu lepas kita belajar tolak dua nombor sahaja kan, tanpa mengumpul semula. Okey. Jadi kita nak tengok hari ni dengan mengumpul semula. Okey, apa itu yang dikatakan dengan mengumpul semula? Okey, kita tengok ya. Okey, dalam buku teks muka surat berapa ni? 66 dalam muka surat 66 dia ada tajuk di situ tolak lagi. Okey, dia kata kira baki 173 tolak 39. Okey, jadi kita akan menggunakan bentuk lazim lah. Kita mesti selesaikan guna bentuk lazim Okey, so kita letak nilai tempat dia dulu, ratus, puluh dan sa. Okey, kemudian kita letakkan berapa tadi? 173 tolak 39. Okey. Berapa jawapan dia kan? Okey, so kita letak 3 di tempat sa, 7 di tempat ratus dan 7 di tempat puluh dan 1 di tempat ratus. Kemudian 9 di tempat sa, 3 di tempat puluh. Okey, now kita tolak. Okey, baik. Apa yang dikatakan kumpul semula? Kalau dalam tambah, kita kumpul semula, kita maknanya kita naikkan nombor, ada dua nombor kan. Contohnya ada 10, so kita naikkan satu tu ke nilai tempat yang lebih besar. Tapi bagi tolak, kita patah balik proses tersebut. Kita nak ambil satu nilai daripada daripada nilai tempat sebelah dia tu. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Okey, kita akan menolak daripada sa. Okey, maknanya kita akan tolak daripada atas ke bawah 3 tolak 9. Okey, secara logiknya boleh ke 3 kita nak tolak 9? Jawapannya tak boleh, kerana 3 ini lebih kecil daripada 9. Okey. Seperti yang cikgu cakap sebelum ni, bila kita nak menolak mesti lebih besar tolak nilai yang lebih kecil, nombor yang lebih kecil kan. Okey. Dalam susunan nombor ni dah betul 173 lebih besar daripada 39. Cuma bila kita asingkan dalam nilai tempat ni, nilai tempat sa ni dia sedikit, dia nak tolak yang lebih besar, tak boleh. Okey. Macam mana tu? Kenapa jadi begitu? Okey. Kita tengok dalam buku teks. Okey. Dalam gambar rajah blok asas ni, okey, di sini dia ada 100. Okey, ada 100 blok. Ni blok 100. Ini blok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini ada 70 dan sini ada 3. Okey. Okey, jadi kita tengok balik tadi, dia kata 3 tolak 9 kan. Okey, jadi 173 ni, di bahagian sa ni, dia nak tolak 3 ni, kita nak buang 9. Tolak tu maksudnya kita nak keluarkan atau kita nak buang lah. Kita nak keluarkan daripada tempat sa ni 9. Jadi tak cukup lah. Tak cukup 9 ni. Macam mana kita nak keluarkan 9 daripada sini, sedangkan di sini hanya ada 3. Jadi sebab itu kita kena kumpul semula. Kumpul semula tu dalam bahasa pasarnya kita pinjam. Kita pinjam pada tempat puluh. Ni tempat puluh. Ada banyak kan tempat puluh. So kita pinjam. Boleh ke kita pinjam 9 saja? Ataupun 6 ke, 5 ke, 4 ke, 1 ke, boleh ke? Tak boleh. Kita kena pinjam satu batang ni semua sekaligus. Kalau nak pinjam satu seterus. 10 ni. Dia 10 batang kecil ni. Satu batang ni ada 10
blok-blok kecil. Kita bawa ke tempat sini. So, bila kita bawa ke tempat sini, maka yang 70 tadi akan tinggal 60 sahaja. Bila dibawa ke sini, apa akan jadi? Makanya, dia akan jadi... Oh, tak perlu tengok sini kot. Okey. Bila bawa sini, maknanya di sini hilang. Okey, di sini hilang. Maka dia akan dipecah. Dia akan berpecah. Allah. Sekejap. Dia akan berpecah jadi yang single lah. Macam ni tadi. Cikgu lukis 4 segi biasa je lah. Okay, cikgu lukis 4 segi biasa je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ada 10 yang ditambah di sini. Okey. 10 cube kecil kita dah tambah dekat sini. Makanya 10, ni yang ke 10. So kita tambahkan ni lagi. 10, 11, 12, 13. Okey, so dekat sini dah ada 13. Bukan lagi 3. Sekarang boleh tak kita nak tolak dengan 9? Bolehlah sebab 13 lebih besar daripada 9. Okey. Jadi macam mana kita nak tolak dengan 9? Baru kita masuk sini. Bila kita tolak tu kita nak keluarkan lah. So dekat bahagian sini tadi ada 13. Kita tolak dengan 9. So dia tolak lah. Makna tolak ni dia keluarkan. Dia pangkahkan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka berapa baki yang tinggal dekat sini? Baki yang tinggal dekat sini 1, 2, 3, 4. So di sini hanya ada 4 lah saja. Okey. So kita patah balik kepada bentuk lazim kita. Jadi di sini maka tadi kan kita dah tulis sini kita dah ambil 1, so tinggal 60. Okey, jadi dekat dalam sini kita tak tulis 70. Kita tulis 7 saja sebab 10 dah ada tempat dekat atas kan nama dia. So kita tak tulis 7 sifar. 70 tak boleh. So kita tulis 7 sahaja. Maka bila kita kumpul semula, kita akan potong di sini. Kita dah ambil 10 tadi bawa ke sini, jadikan dia ialah 13 sini kan. Jadi 13, sini akan tinggal 6 sahaja. Okey, 6. Masih sama macam tadi lah. Tadi kan dia tulis kat sini tinggal 60. 60 ni maksudnya ataupun 6 batang ni lah. 60 ni semua yang kecil-kecil. Dia kira kecil-kecil ni. Kalau batangnya ada 6 lah. So macam ni lah. Ada tinggal 6 batang sajalah. So di sini dah jadi 13 sebab kita dah ambil satu batang bawa masuk ke sini jadi 13. Okey. Mana kita ambil satu bawa sini jadi 13. Sini tinggal 6. 13 tolak 9 tadi dapat. Kita dapat 4. Okey. Dapat 4. Kemudian 6 tolak 3. Berapa? Ada 6 batang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia buang 3. 1, 2, 3. Berapa yang tinggal? Ni lah. 1, 2, 3. Ni je yang tinggal. Ini dah dibuang. Okey. So 6 tolak 3 dapat 3 lah. Dan 1 tolak tak ada apa-apa dapat 1. Maka jawapan dia ialah 134. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, dia kata tolak 185 daripada 346. Okey, jadi mana yang depan dahulu? Mana nilai yang lebih besar lah? Okey, jadi di sini 100. Di sini 300. Jadi 300 lebih besar. So 300 akan tolak 185. Okey, 346 tolak 185. Sama dengan berapa? Okey, kita akan buat bentuk lazim macam biasa. Letakkan nilai tempat 110 sah. Okey, 6 di tempat sah, 4 di tempat 10, 3 di tempat 100.
Okey, kemudian kita akan tolak dengan 5 di tempat sah, 8 di tempat puluh, 1 di tempat ratus. Okey. Jadi kita akan menolak macam biasa bermula daripada tempat sah. Okey. 6 tolak 5. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. 6 lebih besar daripada 5. So 6 kita tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. So tinggal 1. Okey, so tulis 1 dekat sini. Okey, seterusnya kita pergi tempat puluh. 4 tolak dengan 8. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh. Okey, kerana 4 lebih kecil daripada 8. Jadi, macam mana kita nak buat? Okey, itulah jawapan dia. Kita kena mengumpul semula. Ataupun kita pinjam daripada tempat ratus. Macam tadi. Cuma, macam tadi, dia nilai dia kecil kan? Kita tengok dekat gambar rajah ni. Sama je sebenarnya kalau kita pinjam dekat sini. Dia punya kaedah sama. Cuma gambar rajah dia berbeza lah. Okey. Ini ada 300. Ini ada 40. Di sini ada 6. Okey. 346. Kita nak tolak dengan 185. Okey, dekat bahagian sah ni dia tolak 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So tinggal 1. Sama macam bentuk lazim kita tadi. 6 tolak 5 tinggal 1. Okey, sekarang ni ada 40 nak tolak dengan 80. Okey, sebab dia nak tempat 40, so dia nak tolak 80 lah. Maksudnya 4 ni ialah 40, 8 ni 80. So sama di sini 40 nak tolak 80. Sekarang ni ada 40 je, cukup ke nak tolak sampai 80? Tak cukup. Jadi bila kita tak cukup, kita akan ambil satu blok besar ni. Kita akan pinjam atau kita akan kumpulkan ni, bawa kepada sini. So bila dibawa sini, dia akan jadi sekejap okey. Dia akan jadi yang ni akan terhapus lah ini. Ini akan dipadam. So di sini tinggal 200. Okey. Sama juga di sini, maknanya tadi kan 300 kan? 300 tinggal 200. So yang ini daripada 3 akan jadi 2 lah. Akan jadi 2. Sebab dia dah ambil ni. Bawa masuk kepada sini. Sini jadi berapa? Sini jadi, sekejap. Kita tengok jadi berapa. Okey, kita tengok jadi berapa. Sorry. Betul lah. Sini. Betul lah. Kita tengok sini jadi berapa. Okey, kita dah dapat ni. Ini ada berapa baris ni? Ini ada 10 baris. So, maknanya dia akan, bila masuk sini, dia akan pecahkan jadi 10 batang tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So di sini dah ada 14 batang ataupun 140 blok kecil. Kalau 140 blok kecil ni maknanya cikgu kira satu ni lah, 1, 2, 3, 4 kecil ni. Itu maksud cikgu 140 blok kecil ataupun 14 batang. Jadi bila 14 batang, boleh ke kita nak tolak jadi dengan 8 batang, kan? Jadi dekat sini daripada 4 tadi, maka dia jadi 14. So 14 boleh ke tolak 8? Boleh lah. Macam mana dia tolak? Tinggal berapa? Okey, so di sini kita akan tolaklah satu-satu. Okey, kita akan tolak satu-satu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So berapa yang tinggal? Yang tinggal ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 14 tolak 6, 14 tolak 8 dapat 6.
Okey. 14 tolak 8, dapat jawapan dia ialah 6. Okey. Selesai. Okey. Macam ni tadilah. Ada punya lukisan dia macam ni lah. Ada 14 batang. Ditolak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggallah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Tadi ada 3. Cikgu dah buang 1. Tinggal 2. Lepas tu, dia kena tolak 1 lagi. Okey. 200 ni kena tolak 100. 2 tolak 1. Maksudnya 200 tolak 100. Sama dengan 1 lah. Okey, jadi jawapan dia ialah 161. Okey. Itu cikgu nak tunjuk mengapa. Cikgu tunjuk dengan gambar rajah tadi. Cikgu nak tunjuk mengapa kita potong sini, kita tulis sini macam dalam buku teks kan. Dalam buku teks dia, kalau kamu tengok tu dalam buku teks bentuk lazim dia tu, dia akan potong macam ni. Kenapa nombor ni dipotong dia jadi macam ni? Sebab berdasarkan gambar rajah tu. Kita buat berdasarkan gambar rajah yang cikgu tunjuk tadi, berdasarkan blok tadi, blok asas ni tadi. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita pindah-pindahkan dia. Pindah-pindahkan blok tu. Bila kita pindah, kita kena pecahkan blok tu. Dia akan jadi banyak. Sebab itu cikgu potong macam ni. Okey. Jadi kita cuba contoh yang ketiga. Kita tak gunakan blok tu lagi. So kita terus jawab soalan yang diberi. Kita tak gunakan blok tu lah. Maknanya blok tadi nak tunjuk contoh saja. So kita akan jawab soalan yang ni. Okey. Kita terus jawab soalan cikgu tak tunjuk lagi contoh terus. So 200 tadi, 200 tolak berapa dah tadi? 153 200 tolak 153. Okey. Jadi kita letaklah sama dengan berapa ni Sifar 2 3 5 1. So kita akan tolak. Okey. Jadi okey, nampak? Ini sukar sikit lah ini. Sebab apa? 2 kali pengumpulan semula akan berlaku Okey. Sekarang ni sifar tolak 3. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab sifar lebih kecil. Dia tak ada apa-apa dia nak tolak dengan 3. Macam mana? So kita kena kumpul semula daripada rumah sebelah. Boleh ke nak kumpul semula daripada rumah sebelah? Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab rumah sebelah pun sifar juga. Jadi kita kena ambil lah daripada nilai sebelah lagi. 2 kali kita kumpul semula. Okey. So kita akan ambil daripada sini 1. 100 kita bawa. Kita buang tinggal 1 je lah sini. So sini dia akan jadi, kita ambil 1 sini, jadi di sini dia akan tukar jadi 10. Okey. Now dia ada 10. Boleh tak kawan ni pinjam daripada sini? Boleh tak kawan ni ambil daripada sini? Boleh. Maka kita akan potong sekali lagi, dia akan jadi 9 di sini. Sebab dia derma 1 kepada sini. Maka sini tinggal jadi 10. Bila kita ambil 1, dia akan jadi 10. Bila kita ambil 1, akan jadi 10. Okey. Ambil 1 dari sini, masuk sini jadi 10. Ambil 1 dari sini, masuk sini jadi 10. Kemudian dia akan tambah dengan nombor yang ada dekat situ. Tapi disebabkan nombor ni sifar, so dia jadi 10 je lah. Okey, macam tadi. Saya tunjuk macam tadi. Macam tadi dia jadi 14. Sebab 2 ni kita pinjam 1 kan. Kita ambil 1 daripada sini, bawa sini jadi 10. 10 tambah dengan 4 ni, sebab tu dia jadi 14. Okey, tapi di sini 10 saja sebab nilai di sini sifar. So dia nak tambah dengan apa? Tak ada apa-apa lah. Jadi 10 je lah. Okey. So now dia dah boleh tolak lah. 10 tolak 3 dapat 7. 9 tolak 5 dapat 4. 1 tolak 1 jadi sifar. Jadi jawapan dia ialah 47. Okey. Kita cuba soalan satu lagi.
Kita cuba soalan satu lagi. 934 tolak 218. 934 tolak 218. Okey. Kita masukkan dalam nilai tempat yang betul ya. Okey, kita tolak. Okey, 4 nak tolak 8. Boleh ke? Tak boleh kan? Jadi sebab 4 lebih kecil. So kita akan ambil daripada tempat puluh ni. Kita akan ambil satu saja daripada sini, maka tinggal 2. Yang masuk sini ialah 10 tadi. Cikgu cakap kan? 10. So ini 10 kita tambah dengan 4 ni. Yang ada sekarang ni. So maka dia akan jadi 14. Okay. Sini buang. Sebab itu jadi 14. Sebab 10 tambah dengan 4 ni jadi 14. Jadi 14 boleh tak tolak 8? Boleh lah. Okey. Kalau kita nak kira 14 tolak 8 kan susah kan? Okey. Kita boleh kira guna jari kita dengan mulut. Okey. Di mulut kita ada 14. Sebut 14. So kita nak tolak berapa? Kita nak tolak 8. Kita angkat 8 jari. Okey. Kita akan bilang menurun. Okey, 14 di mulut, 14. Kemudian kita turun 1, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Okey, berapa nombor last kita sebut tadi? 6 kan? Jadi 6 lah jawapannya di bawah ni. 6. Okey, 6 jawapan di bawah ni. Ataupun kalaulah kita susah nak guna jari, nak menurun, nak kira susah, kita lukislah. Terpaksalah kita lukis. Contohnya cikgu ni kita buat bulat-bulat je. Ada 14 kan? So bulat 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bulat 14. Kemudian kita potong. Potong tolak berapa? 8 kan? So kita potong 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So letaklah 6 sini. Okay, nampak? Okay. Now, 2. Ni tinggal 2 kan? Tolak dengan 1. Dapat jawapan 1. 9 tolak 2 jadi 7. Maka jawapan dia ialah 716. Okay? Jadi, cikgu harap dengan 4 contoh yang cikgu tunjuk ni dapat membantu kamu untuk membuat belajar mengenai tolak dengan mengumpul semula. Okey, jadi cikgu akan beri latihan di dalam Google Classroom, latihan di dalam buku teks dan juga latihan di dalam buku aktiviti. Okey, sampai di sini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.